Halo, selamat petang semua. Selamat kembali ke tutorial HTV 201 Teknik Berfikir. Sekarang ni dah tutorial ketiga. Okay. So, saya harap semua okey. Saya kena setiap berapa minggu saya kena muncul sikit lah sekali supaya student saya boleh ingat muka saya. Okay, so saya rasa hari ini semasa saya merekod video ni dia masih dalam minggu ke-6 lah. So saya belum dapat apa-apa maklumat lagi. Adakah kita akan ada kelas bersemuka selepas midterm break? Tapi saya rasa kalau ada apa-apa perubahan, ada apa-apa announcement, saya akan beritahu dalam announcement kemudian. Okay, so saya harap semua okey, semua sihat, semua ada di rumah, tak ada masalah. Okey, kalau ada apa-apa masalah berkaitan tentang kewangan ke ataupun internet ke, tak boleh tak faham apa-apa ke, sila gunakan forum ataupun boleh message saya secara peribadi. Okey, ada apa-apa boleh bincang dengan saya. Saya rasa semua dah mula tulis esei. Okey, so esei perlu gunakan sikit masa lah. Awak nak kumpulkan maklumat ke, citation, rujukan semua kena cari lah. Okey, saya harap sekarang setakat ni sudah belajar beberapa jenis teknik berfikir. So kalau nak mula buatkan analisis dengan gunakan teknik berfikir, anda boleh cubalah. Saya rasa SWOT ke ataupun topik berfikir ke, mana-mana yang anda rasa sesuai. So kalau anda masih tak tahu lagi nak guna teknik berfikir yang mana, anda boleh cari maklumat dulu. Okey, sebab maklumat tu background semua tak perlukan teknik berfikir kan. So masa awak buat huraian essay tu masa baru gunakan. So you can just find all the information first and then come back and fit in all the teknik berfikir that you need. Okay, so kalau ada apa-apa masalah, tolong bagi tahu saya. Kalau ada apa yang tak faham dalam kelas nak bincangkan, awak boleh you can just create a new thread in the forum and then bagi tahu saya lah, biar kita sama-sama bincang kalau ada apa-apa. Okay, so kita mulakan tutorial kita. Okay, so biar kita mulakan tutorial 3 kita pada hari ini. Okay, sekarang kita telah sampai November, end of November, akhir November. Right, so kita akan adakan 2 lagi tutorial dan ianya akan diadakan selepas midterm break. Okay, dan bulan Disember lah. So nampaknya dalam Disember sebelum Januari kita boleh siapkan semua tutorial. Okay, so seperti yang saya katakan tadi, anda sepatutnya sudah telah bermula menulis esei ataupun mengumpulkan maklumat yang diperlukan untuk siapkan esei. Okay, so setakat ni kalau ada sesiapa yang menghadapi masalah semasa mengumpul maklumat dan nak menukarkan topik esei, anda boleh email saya ataupun send saya satu message lah dalam chat e-learn itu. Okay, anda boleh menukar tapi kena adakan permission daripada saya dululah. Okey, setakat ni saya tidak menerima apa-apa pengumuman daripada Dr. Nazar mengenai adakah kelas kita akan berjalan secara bersemuka ataupun online selepas midterm break. Okey, kalau dia sudah mengumumkan, anda boleh bagi tahu saya. Okey, sebab saya tak attend lecture tu. Tapi setakat ni saya tak terima apa-apa email daripada dia lah. Okey, dan masa rekod saya ialah 17 November, so kemungkinan minggu depan ada yang berbeza. Tapi saya akan tutorial ni saya akan andaikan bahawa situasi kedua-duanya masih tak pasti lagi. Okey, tapi saya rasa kebarangkalian yang lebih tinggi adalah kita akan menjalankan kelas secara online lah, meneruskannya sampai akhir semester, sebab saya daripada School of Physics telah memutuskan untuk meneruskan PNP secara online sampai akhir semester ini. Okay, sebab kita fikirkan kalau kita adakan student balik, nanti nombor penyebaran COVID-19 tu meningkat lagi, student sangkut pula. Okay, so lebih susah lah nak kendalikan. So saya rasa kemungkinan yang khusus ini pun akan diadakan online. Okey, persamaan adakah ujiannya diadakan bersemuka ataupun online?
adalah sama juga formatnya, 3 soalan pilih 1. Okey, so dalam minggu yang tutorial dua-dua yang lepas tu kita telah go through apakah alat berfikir, macam mana nak jawab alat berfikir, kita telah jawab soalan gaya berfikir. Okey, so yang soalan ketiga ialah dia akan tanya gunakan teknik berfikir yang sesuai. Sebenarnya dia merujuk kepada alat ataupun gaya. Okey, so percentage dia kalau online tu dia akan naik sikit sebab anda akan adakan lebih panjang masa untuk siapkan. Okey, so bagi online kita akan jalankan secara 1 minggu. Sebenarnya bukan 1 minggu, 5 hari. Okey, so kertas soalan akan diberikan pada hari Isnin 7 Disember dan anda perlu hantar balik jawapan anda melalui e-learn pada 11 Disember. Okey, kalau bersemuka yang saya rasa tak berkemungkinan akan berlaku, tarikhnya ada pada 8 Disember Selasa dan ujian akan diadakan di DUP. Okey, kalau buatkan di ujian di DUP, sila tuliskan nama penuh saya di atas kertas jawapan. Okey, dan kalau bukannya bersemuka, anda perlu hantarkan jawapan selewat-lewatnya pada 11.59 PM pada Jumaat 11 Disember melalui e-learn. Okey, so anda perlu savekan jawapan anda dalam bentuk PDF. Okey, so kalau tak silap saya akan hantarkan satu template kertas jawapan, okey, di mana anda boleh isikan jawapan, typekan jawapannya dalam melalui Microsoft Word lah. Okey, kalau siapa yang tak ada Microsoft Word, anda boleh gunakan Open Office ke apa. Okey, saya rasa anda semua lebih pandai nak mencari software sebegini. Okey, bagi peperiksaan, same thing, saya pun tak pasti lagi adakah kita buat peperiksaan ataupun pembentangan. Okey, the same thing is that kita akan umumkan hanya pada tutorial 5, iaitu pada bulan depan lah. Okey, lama lagi sebenarnya. Okey, kita relax je sekarang. Okey, so tarikh peperiksaan tak pasti lagi. Okey, tapi kalau nak buat pembentangan tu, deadline tu akan diadakan pada 22 Januari hari Jumaat. So masa peperiksaan adalah 2 jam dan masa pembentangan yang anda perlu buat adalah 10 minit. Okey, maksimum 10 minit. Kalau melebihi 10 minit sikit tak apa, tapi kalau 11 minit onwards, yes, anda akan ditolak markah lah. Okey, saya akan ingat butiran akan diberikan pada tutorial 5. Peperiksaan tu jawab 3 soalan. Okey, dia ada bahagian ABC, kita akan bincangkan pada tutorial seterusnya. Dan pembentangan tu anda boleh rakamkan video ataupun PowerPoint secara individu. Okey, peperiksaan tu gunakan semua teknik berfikir, tapi pembentangan, the good thing is anda gunakan anjakan paradigma sahaja. Okey, senang tak? Right, anjakan paradigma tu maksudnya saya nak lihat bagaimana anda nak explain, right, nak terangkan apakah itu anjakan paradigma. Okey, so kalau tak ada apa soalan, kalau ada soalan, tanyalah dalam forum, okey, ataupun message bagi saya. Tapi sekarang biar kita teruskan. Okey, so biasanya dalam kelas saya akan bagikan this will be a time test. Okey, saya akan bagi masa 10 minit. Saya nak student latihkan diri macam mana nak jawab soalan sebegini. Okey, lepas tu bagikan isi, lepas tu kita bincang bersama-sama. Tapi pada masa sekarang melihat kalau kita tidak akan ada teknik berfikir, midterm kita secara bersemuka, saya rasa tak perlulah kita nak buatkan latihan. Okey, tapi saya rasa kalau dia umumkan anda perlu balik, perlu buatkan bersemuka, anda perlu latih tau, sebab satu soalan ni dalam 1 jam. Okey, anda kena dalam 5 minit anda perlu pilih apakah soalan, adakah soalan 1, soalan 2, soalan 3. Okey, lepas tu selepas pilih anda kena isi senaraikan apakah isi yang anda nak tulis, lepas tu baru bermula menulis. Okey, so this all take time. Okey, so dalam exercise yang saya pernah buat dengan student semasa bersemuka, biasanya bukan cuma 1 atau 2 student, selepas 10 minit tu mereka ada jawapan. Okey, yang kesemua yang lain semuanya tak ada jawapan lagi. Okey, so kalau nak buat bersemuka sebenarnya challenging juga. Okey, so kalau buat bersemuka, please practice sikit di rumah. Saya telah upload sikit soalan ujian tahun lepas
Okay, cuba nak latih sendiri, tulis esei di rumah, tengok macam mana dalam masa 1 jam boleh siap tak esei. Okay, tapi so let's assume that kita tidak akan bersemuka. So kita biar kita teruskan lah. Okay, so inilah soalan jenis ketiga bagi ujian, soalan teknik berfikir. So contohnya dengan menggunakan teknik berfikir yang sesuai, bincangkan isu. Okay, so this is open-ended. Anda bincang apa-apa sahaja. So sebenarnya bincangkan tu seronok sebab anda boleh fikir apa-apa kan. So the usual technique is faktor kan, faktor, kesan, langkah, okay, dengan penilaian langkah. Okay, standard, senang saja. Okay, kalau anda fikirkan apa-apa lagi lain, bagi tahu saya pun nak tahu. Okay, so contohnya soalan, tindakan segelintir individu yang gemar menularkan sesuatu isu tanpa menyelidik kesahihan isu tersebut sebenarnya mengundang lebih banyak bahaya berbanding manfaat. Okay, so this is a statement. This is basically making something viral, right? Menularkan sesuatu. Okay, so segelintir individu, bukan semua orang. Alright, menyelidik kesahihan. So kadang-kadang kita share, contohnya apa, WhatsApp message ke, ataupun Facebook post ke, ataupun news ke daripada satirical website ke. Okay, so kita tak buatkan kesahihan, kita tak menyelidik, tak check apakah fact check dia. Okay, so sebenarnya mengundang lebih banyak bahaya. Okay, so maksudnya bahayanya dalam matematik, bahaya lebih daripada manfaat. Okay, dan adakah anda setuju? Okay, so inilah saya rasa soalan pertama anda nak jawabkan lah. Okay, sebenarnya kadang-kadang ada juga manfaat daripada bahaya, tapi adakah anda setuju bahawa bahayanya lebih banyak berbanding manfaat? Okay, so sekarang kita boleh jawabkan soalan ni dengan either alat berfikir ataupun gaya berfikir. Okay, so the good thing about this kind of questions is that you have the choice. Okay, kalau anda tak pasti yang soalan alat tu macam mana nak jawab, soalan yang gaya tu pun kemungkinan anda tak pasti, soalan 3 lah anda boleh buatkan pilihan. Tolong jangan campurkan teknik berfikir. Okay, use either one. Gunakan alat, kalau gunakan alat saja all the way. Gunakan gaya berfikir all the way. Jangan campurkan kedua-duanya. Okay, very important. Okay, so saya rasa ini soalan ni senang, bukannya susah. Biar kita lihatlah. Okay, so refresh, kita nak fikir kembali apakah alat dan gaya berfikir yang telah kita belajar. Okay, so di sebelah kiri kita ada semuanya alat berfikir. Okay, so how do you memorize it? Saya suka ACOF, APC. Okay, so APC walaupun dia maksud satu lain, tapi APC pun juga alternative choice dengan PMI dengan CMS. Okay, so kalau bersemuka anda perlu hafalkanlah bagaimana gunakan alat berfikir. Gaya berfikir tu lebih susah nak hafalkan. Okay, tapi ada banyak juga. Okay, tapi kalau anda hafalkan semua, saya rasa lebih senang nak jawab. Okay, sebab dia isi lebih senang nak carilah. Okay, so boleh recall semua apa maksudnya, bagaimana nak gunakan. So saya tak akan ulang balik, supaya kita terus masuk ke dalam jawapan. Okay, so topiknya kebahayaan menularkan sesuatu tanpa mengesahkan kesahihan. Okay, so kita adakan dua approach. Okay, so satunya melalui jawapan alat berfikir, satunya jawapan gaya berfikir. So saya akan tunjukkan kedua-duanya. Okay, so yang pertama, adakah anda setuju statement ini? Okay, that's a very important point. So kalau anda setuju, then anda teruskanlah, sebab ini bincangkan kan. Anda boleh bincang kalau anda tak setuju. Okay, tapi saya bagi hint lebih senang nak setuju lah. Okay, sebab setuju tu lebih banyak isi. Okay, kalau tak setuju susah nak cari isi. Okay, so selepas setuju, biar kita fikirkan apakah faktor yang menyebabkan seseorang menularkan sesuatu. Okay, so contohnya, right, ada yang sikap orang yang suka menarik perhatian. Okay, attention seeker. Mereka nak jadi orang yang pertama yang share bahan-bahan tersebut.
okey, ataupun kemungkinan kekurangan ilmu dalam situasi ini, ataupun mungkin contohnya ada yang telah bahan yang telah di share oleh kawan karib ataupun seseorang yang anda percaya, oleh itu anda juga tidak perlu mencari kesahihan. Okay, contohnya dalam WhatsApp group rumah dalam keluarga saya ada mak, bapa dengan adik saya. So contohnya kalau saya share sesuatu, ibu bapa saya akan trust saya. Mungkin mereka akan share terus kepada rakan mereka. Tapi kadang-kadang kalau mak saya dia share sesuatu yang tak sah, yang tak betul, saya mungkin akan tegur ataupun saya akan tunjukkan kenapa dia tak betul. Mereka tahu, mereka akan send balik. So kemungkinan saya juga buat kesalahan. Okey, saya salah fikir, saya tak check, mereka pun share juga. Itu juga satu faktor. Okey, so bagaimana anda gunakan teknik berfikir? So dari segi alat berfikir, anda gunakan CAF, right? Consider all factors. Dengan menggunakan alat berfikir CAF, kita akan menyenaraikan semua faktor seseorang menularkan sesuatu tanpa mengesahkan kesahihan. Okey, gaya berfikir itu choice lebih banyak. Kita lihat secara historis. Kalau anda ada satu sampel contoh sesiapa yang menularkan sesuatu yang tidak sah, okey, anda boleh fikir daripada segi emotif, apakah emosi seseorang ataupun intuitif seseorang. Okey, sebab seseorang tu dia fikir kalau sesuatu subjek tu dia menyentuh hatinya ataupun close to home, mereka mungkin akan buatkan intuitif. Okey, lebih intuitif untuk sharekan tanpa membuat kesahihan. Right? So, selepas kita bincangkan faktor, senaraikan, okey, 5 faktor ke 4 faktor, kita fikirkanlah apa kesan, okey, daripada kebahayaan tersebut. Right? Sebab kita dah establish apa dia lebih bahaya daripada manfaat. So, apakah kesan? Okey, so contohnya kesan isu kesihatan sendiri. So dalam dari segi situasi COVID-19 kan ada yang kata kalau minum bleach tu boleh boleh prevent sendiri daripada kena COVID-19. Kalau sesiapa yang fikir tu benar, mereka akan menjejaskan kesihatan sendirilah. Mungkin akan membawa kepada kemautan. Right, so kita itu kesihatan diri ataupun keselamatan diri, okey, ataupun mengganggu masyarakat, keharmonian perkauman masyarakat, right? Kalau kita share sesuatu yang tidak sahih, right? So kita gunakan alat berfikir consequence and sequence, okay? Lepas tu gaya berfikir dia ada kesan positif, kesan negatif, right? Dia ada kesan secara hypothetical. Sebab kadang-kadang kita kalau tak ada case study, kita hypothetical, kita fikirkan apakah kesan kemungkinan akan berlaku. Okey, so apakah langkah kita untuk mengatasi masalah ini? Okey, biasanya the first thing akan tengok is kuat kuasa undang-undang lah. Apa-apa pun datang kuat kuasa undang-undang. Okey, rondaan ataupun sekatan internet. Okey, kita tak nak sekat macam China lah. Okey, itu tak baik. Tapi kita boleh list down apakah langkah yang how to say general punya langkah ataupun reasonable, right? So kita gunakan alternatives, possibilities, choices ataupun secara konstruktif, right? Proaktif, reaktif. Kalau sesuatu yang telah bertular, right? Apakah secara reaktif kita nak how do we deal with the problem? Kita proaktif, kita nak stop dia sebelum dia telah ditularkan, right? Secara kreatif, bagaimana kemungkinan kita buat meme untuk buatkan penduduk, if they laugh and then they enjoy, so mereka tahu they learn a lesson, right? Secara projektif, apakah langkah secara jangka panjang sekarang, macam mana nak buatkan. Secara konstruktif, right, it has to be always helpful, langkah untuk menjawab, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okay, finally kita buatkan penilaian langkah, right? So kita pilihlah apakah langkah yang paling efektif. Kita fikir apakah nilai langkah yang paling let's say cost yang rendah, ataupun yang paling senang untuk to implement, right? Kita fikir secara objektif, right? Tanpa mengira pihak sesuatu, kita fikirkan apakah langkah yang sistematik, yang mana langkah yang perlu dijalankan dahulu, right? First important priorities, other people's point of view. Adakah langkah tersebut akan mendapat sambutan yang baik daripada semua kaum, ataupun ada sesuatu
masyarakat yang akan tersinggung ataupun tidak dapat menerima. Contohnya kalau cara melalui internet, kemungkinan mereka yang di luar bandar mereka tak terima. Okay, it can be like for example newspaper articles yang salah, yang quote dari salah, yang baca newspaper tu mereka tahu, mereka fikir oh itu betul, tapi selepas itu they debunk the thoughts or the news, and then you upload apologies on the internet, tapi orang ni semua kampung mereka tak terima. Mereka tak terima apa berita yang sah, tapi mereka baca yang palsu, right? So other points of view, right? Other people's view. Lepas tu plus minus interesting, yang mana langkah tu apakah yang interesting semua. Okay, senang tak? Sebenarnya tak susah. Saya dah buat kedua-duanya, dan the factor, the key is kalau buatkan ujian bersemuka, you have to think fast. Okay, cepat fikirkan, tuliskan jawapan. Okay, so dia teknik sikit dia you have to be smart, and then you have to think about it. So kalau dia if it's online, then don't worry, take your time. 5 days you can write as much as you want. Okay, not really. You can don't write as much as you want. I mean, you can take as much time as you want. Okay, but I think kalau saya tak silap, limit dia 3 muka surat atau 2 muka surat. Okay, so jangan tulis sepanjang anda suka. Alright. Okay, so kalau ada apa-apa soalan nak tambah pun, anda boleh nyatakan pandangan anda di dalam forum. Okay, so kalau tak ada apa masalah, biar kita teruskan kepada SWOT. Saya tak pasti anda telah belajar SWOT dalam kelas tak. Saya rasa 6 topi sudah belajar. Okay, tapi sebab 6 topi itu dia perlukan masa yang lebih panjang, so saya akan teruskan dengan SWOT dulu. Okay, so SWOT nampak macam SWAT team kan, the special team, the US team, mereka ambil they take guns and then they shoot people. So this is SWOT: strengths, weaknesses, opportunities and threats. Okay, so bagaimana kita gunakan SWOT, dan apakah situasi yang kita gunakan SWOT? So SWOT biasanya kita nak how to say, we want to balance and we want to timbangkan sesuatu projek ataupun sesuatu produk ataupun sesuatu event ataupun cara apa. Okay, so kita nak fikirkan, is this a good way to implement, is this a bad way, how do we improve? So kita sebenarnya secara holistik kita mengkaji sesuatu masalah. Okay, so bagi mereka yang suka science, right, yang buat science students, mereka kadang-kadang mereka lebih suka kepada SWOT, sebab SWOT tu buat table saja. Okay, so dia contohnya merancang projek. Okay, kalau ada kedai jualan produk, kita nak cari adakah kita membawa keuntungan, adakah kualiti kita meningkat, apakah plan contingency, which is a backup plan, right? Apakah yang boleh dilakukan, ataupun kita nak buatkan keputusan, adakah yang langkah tersebut sesuai untuk dijalankan. Okay, so a SWOT table looks something like this. Okay, so on the top you have 2 columns, satunya positif, satunya negatif. Okay, and 2 rows, satunya faktor dalaman, satu faktor luaran. Okay, so strengths, apakah itu strengths? Okay, so strength, dia ada keyword dia, meningkatkan kelebihan. Apakah strength sesuatu produk? Okay, contohnya anda telah mencipta sejenis handphone yang baru. Okay, kalau contohlah kita cakap Apple Watch. Okay, so ini produk baru. So this is a new watch. Tak pernah ada sesiapa yang buatkan handphone sejenis watch. Okay, maksudnya kita boleh answer the calls, kita boleh type SMS di atas what is the watch called in Malay? Jam tangan. Yes, sorry. Jam tangan. Okay, so Apple punya jam tangan. So apakah kekuatannya, right? So it's easy to carry, it's on your wrist, kita tak perlu bawa secara handphone that's very heavy. Kelemahan, apakah yang kita boleh baikikan ataupun mengubah dari seginya? Contohnya saiznya kecil. Okay, kalau kemungkinan anda gunakan voice activation, right, you use voice to type, you can take calls, tapi nak pakai jari untuk type message susah, right? So maybe that's a weakness. Apakah peluang? Okay, so peluang, what is the okay, so bagi faktor luaran dengan faktor dalaman, saya nak terangkan sikit. Dalaman tu maksudnya mengenai produk tersebut. Okay, so what is good and what is bad about this product?
faktor luaran ialah apakah faktor luaran yang akan influence, mempengaruhi produk tersebut. So opportunities, kita boleh fikirkan. So contohnya ini opportunities, ini threats. Okay, so opportunities kita boleh fikirkan contohnya pasaran. Okay, kita boleh fikirkan apakah pasaran yang mereka nak. Kita boleh fikirkan apakah sasaran ataupun audience kita yang ada. So dia gadget yang trendy ini kemungkinan akan menarik perhatian remaja. Okay, pasaran siapa, yang negara yang mana yang lebih suka kepada ni. Okay, kita boleh buatkan contoh bundle together with other things. Okay, anda beli satu untuk kalau nak buatkan promosi, right, kita boleh turunkan harga ataupun kita boleh setkan satu trend, kita buatkan promosi ataupun satu contohnya movie atau video yang viral video yang adanya watch ni, dia boleh make it look cool, right? So these are the peluang untuk meningkatkan sales ni ataupun meningkatkan nilai produk ini. Okay, threats, apakah yang ada akan bersaing dengan Apple Watch ini. Contohnya ada yang let's say kita fikirkan lah something very stupid. So contohnya maybe Samsung keluarkan handphone secara bentuk itu topi, right? So this is the headphone, right? So dia punya screen atas tu dia boleh baca, ataupun Google dia keluarkan spectacles, right? So spectacle phone. So kita boleh buatkan semuanya tentang spectacle. Ini semua saingan contohnya. Okay, apakah okay, this is a terrible looking person. Okay, so anyway, kalau contohnya apakah persaingan antara daripada yang lain, right? Market yang lain, adakah produk ini lebih sesuai kepada orang lain? Apakah contingency, kalau dia tak dapat dimarketkan, apakah dia boleh tukar kepada, okay, ataupun kita boleh fokuskan kepada apakah the factor, right? Kemungkinan mereka tak ada pasaran di luar, let's say di luar bandar, ataupun harganya terlalu tinggi. Alright, so all these things you can weigh into account. Okay, so I give another example. Okay, a fun one. Okay, contohnya, so kalau ada, saya rasa semua sekarang ni pun nak cari boyfriend girlfriend, right? So contohnya, let's think of apakah the sword for teman, okay, teman, I think most of you are girls, right? Teman lelaki yang kaum lain. Okay, so contohnya, right, most of you are Chinese. So what's the good thing about having a boyfriend that's an Indian or a Malay? Okay, so okay, I always wonder why teman lelaki, opposite is teman wanita, bukan teman perempuan. Okay, but anyway, so contohnya, right, so teman lelaki kaum lain, okay, Indian boyfriend or Malay boyfriend, apakah positifnya? Okay, maybe it looks good, okay, memupukkan perkauman, right, when people ataupun how to say, it's more sexy, ataupun saya tak tahulah, okay, mungkin I don't know, Indian men are more sexy than Chinese men. Okay, weaknesses, apakah weakness? Kemungkinan susah nak communicate, right, culture yang berbeza, contohnya, right, so kadang-kadang dari segi wedding, okay, macam mana, so satu Indian wedding, satu Chinese wedding, macam mana nak cari, how do you find the middle point, semuanya. Opportunities, okay, faktor luaran, adakah ibu bapa, right, mereka okay tak, mereka boleh accept tak, ataupun community anda okay tak, right, dalam situasi anda bagaimana, ataupun dari segi luar. Okay, those sorry, it can be an opportunity or a threat, ibu bapa. Kadang-kadang ibu bapa pun boleh mengancam, okay, your relationship, right, betul tak, right? Apakah keburukan? Kemungkinan ada yang kemungkinan ada yang memandang baik masyarakat, mungkin mereka suka, mereka melihat tinggi sebab anda is racial integration, mereka suka, mereka nak menggalakkan secara ini. Okay, so it can be either ways. Okay, so this is just an example. So, tapi yang penting adalah anda perlu bezakan apakah faktor dalaman dengan luaran. Okay, so this brings us to the next slide. Okay, so SWOT, first thing, kena pastikan pendekatan yang digunakan dan juga objektif pendekatan tersebut. Okay, so what is the way, what is the method, what are you looking for, what are you trying to solve, what is the aim of the problem that you want to do, okay, to this particular problem. So anda fikirkan what is the thing, pendekatan tersebut, dan apakah objektif anda dalam selesaikan masalah ini. Okay, you bezakan apakah strength dengan opportunity.
strength ialah apakah kebaikan manfaat sedia ada pada produk ataupun situasi tersebut, dan apakah faktor luaran yang boleh add on untuk menambah baikkan tersebut. Okay, so opportunities and strength dia berbeza, tapi anda perlu fikirkan bagaimana bezanya. Okay, kalau anda tak pasti, okay, you can give me a topic, okay, dalam forum anda, the forum, and just throw me a question, and then saya akan terangkan apakah opportunity dengan strength bagi situasi masalah anda. Okay, so membezakan kelemahan secara sendiri iaitu weaknesses ataupun persaingan kelemahan yang luaran iaitu threats. Okay, so one is intrinsic weakness. Okay, sesuatu yang menghadapi masalah ataupun masalah yang dibawa daripada luaran. Okay, so if you can settle 2 and 3, you're actually doing a very good job. Okay, you have solved most of the problems that you want to do. Okay, at the end, setelah anda buatkan, so remember that table, okay, it has always to be in that order, okay, your strengths, your weaknesses, opportunities and threat. Any other order akan ditolak markah. Okay, tuliskan the faktor luaran, faktor dalaman, positif, negatif. Okay, it should always look like this. And kalau soalan exam, anda bukan saja nak tulis ini saja tau. Remember objektif, kena tuliskan objektif apakah yang anda perlu solve. So kemungkinan satu perenggan di hadapan, okay, sebelum anda buatkan table ini. Selepas tu anda perlu ada satu perenggan lagi untuk buatkan kesimpulan. Right. So when you write all these things, bermaksud anda perlu analisiskan dia kan. So conclusion, what do you think? Do the strengths overweigh the weaknesses? Do the opportunities overweigh the threats? Right? So adakah anda, kalau pada pandangan anda, adakah anda akan lakukan sesuatu? Okay, for example the Apple Watch situation. So are you going to market this Apple Watch? Contohnya yang tanaman lelaki tersebut. So if that's the case, will you want to have Indian or Malay boyfriend, right, as a Chinese girl? Okay, so these are the questions that you have to answer, and there's no wrong answers. Okay, pada pendapat anda. Okay, if you have a good reason, kalau anda, you can be biased also. You tulis banyak-banyak weakness, banyak-banyak threat, sikit saja strengths, and then you conclude that, you know, saya tak suka cara ini. Okay, it's fine. Okay, ataupun sesiapa student yang tulis lebih strength, lebih opportunities daripada weakness, threats, then you conclude differently. Okay, bergantung kepada apakah yang anda fikirkan dalam situasi tersebut. Okay, is that clear? Can? Okay, so kita cuba nak jawabkan satu soalan lah, peperiksaan yang ada. Okay, so this is assuming that we still have our exams. So this is about pendidikan seks. Okay, sex education. Okay, telah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di negara barat, most Western countries. Okay, in fact, some Eastern countries like Taiwan, Japan as well, mereka pun ada pendidikan seks. Namun, isu mengenai seks adalah sesuatu yang sensitif dan kurang dibicarakan secara terbuka dalam kalangan masyarakat Malaysia. Okay, so the context is Malaysia. Okay, semua saya rasa all of you studied in Malaysia, in the high school or whether secondary school. Tak ada kan? Tak ada pendidikan seks. Saya pun tak ada. Cuma pendidikan jasmani ada chapter yang yang discuss, tapi siapa yang baca buku teks jasmani kan? Okay, so dia gunakan analisis SWOT, okay, dalam menjelaskan kewajaran. Okay, so adakah pendidikan seks digunakan sebagai satu subjek dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah? Okay, so now you are thinking in the terms of a minister. Okay, so sekarang you education minister. Okay, anda fikirkan adakah kewajarannya? Okay, so you boleh fikirkan. So biar kita sama-sama fikirkan. Okay, so if you want to think, you want to try yourself. Okay, you can pause this video, write down a few sentences that you think is good and bad, and then you come back and we discuss together. Okay, kalau tidak, saya akan teruskan. Okay, the topic is pendidikan seks sebagai subjek di sekolah. Okay, so kemungkinan anda boleh tuliskan sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Okay, so kita list down kan apakah objektif kita. Okay, kita nak memberikan pendidikan seks yang efektif kepada orang muda. Okay, demi menghasilkan masyarakat yang bebas daripada isu gangguan dan gangguan seks ataupun isu jenayah seks. Okay, that's the thing that we're trying to solve.
Okay, that's the whole reason for pendidikan seks. Safer sexual situations. Okay, kita tak nak remaja-remaja kita masuk ke dalam gejala sosial dan juga addicted to pornography, right? All these things, we don't want all that. Okay, so very clear aim. Next step, kita tuliskan, kita lakarkan lah, okay, the entire table as we see here. So positive, negative dalam anwaran, dan kita mula dengan strengths. Okay, so the strength, contohnya, okay, oleh sebab kita akan introducekan satu, mengenalkan sesuatu pendidikan, sistem pendidikan, maksudnya, okay, kerajaan akan menggubaukan sesuatu silibus bagi pendidikan seks, right, betul? So, kalau mereka buatkan tersebut, maksudnya dia systematic, okay? So, kita compilekan pandangan expert semua untuk membuatkan satu silibus. So, maksudnya, this is been researched, pernah diselidik, okay, and then is well understood. So lebih baik daripada ajaran ibu bapa di mana mereka hanya menerangkan sesuatu apabila situasinya meningkat, right? Only when situations arise and only you talk about it. So this one is systematic. Different years you learn about different things, and then they cover everything as much as possible from the point of view of how to say experts. Okay, yang kedua, this comes from the government, so maksudnya dia mencerminkan nilai-nilai masyarakat Malaysia. What does the government want in this country, right? Sebab kita tahu bahawa in this world, right, we have different religions, different cultural backgrounds. So dari segi, negara Malaysia, the unique Malaysian system, the country will decide, okay, what kind of values that they want on the Malaysian people. Okay, sorry about the dog. It's my neighbor's dog. Always making noise when I'm trying to make a lecture. Okay, so apakah kelemahannya? Okay, so kemungkinan dia akan bercanggah dengan agama masing-masing. What's wrong with this dog? Okay, so so contohnya agama Islam, mereka benarkan 4 isteri, right? Betul tak? Tapi saya sebagai orang Kristian, kita cuma adakan 1 isteri. Okay, so dalam pendidikan seks tu maksudnya kita tak boleh masukkan komponen isteri-isteri ni semualah. Okay, sebab bagi orang Kristian, one wife, one husband. Okay, tapi dalam konteks Islam, tu tak beza sikit. So kemungkinan ada pihak yang akan mengadu. Okay, mereka kata, ini this doesn't reflect our moral values and all from our agama. Okay, kemungkinan kalau pendidikan sesuatu ini diwujudkan, so ibu bapa kemungkinan mereka fikirkan, okay, so we just leave all this to school. So kita tak akan sentuh, kita tak akan ajar anak-anak kita. Ini akan mengenalkan satu jurang antara ibu bapa dengan anak mereka. Kemungkinan anak mereka mereka takut, tak ingin bincang dengan ibu bapa kalau ada masalah mengenai sexual happens. Okay, this has happened to me before, right? Masa saya form 3, saya ada satu hari saya nak minta, saya nak ibu bapa, saya nak tanya dia, right? Can I have a girlfriend? Masa tu saya tanya mak saya, dia macam very angry, dia terus told me off, So saya takut. So since then saya tak berani, kalau nak beritahukan ibu bapa, adakah saya suka seorang perempuan and all that, right? So kadang-kadang it can happen. Okay, so ibu bapa can cause weaknesses because they think that you should know this by yourself, your church or even your school teacher should teach you all this, right? So itulah weaknesses. Kadang-kadang ibu bapa akan fikirkan bahawa pendidikan seks berada di sekolah ataupun agama. Okay, so apakah opportunity kita boleh meningkatkan quality atau improve pendidikan seks ini dalam sekolah? So contohnya kita boleh bekerjasama dengan NGO. Okay, so ada NGO contohnya yang mereka menolong remaja-remaja yang hamil sebab premarital sex. Okay, mereka boleh masuk sekolah, memberikan ceramah, memberitahukan apakah bahayanya. Okay, kemungkinan ada pegawai yang expert dalam let's say penyakit AIDS. Okay, mereka akan berikan contoh ataupun pesakit AIDS boleh datang memberikan ceramah to warn the students, right, don't follow the same path. Okay, dan juga orang ramai akan dapat berikan peluang kritikan. Okay, semasa kita ada kritikan, maksudnya sistem itu akan diperbaiki.
Okay, kalau ada if it's being tabled in the parliament, maksudnya contohnya pihak pembangkang mereka pun boleh kritik dan mereka akan gubalkan ataupun setkan satu pendidikan seks yang lebih moderate dan tidak berat sebelah kepada mana-mana agama mana-mana lah. Okay, so how about the threats, the outside threats? Okay, so kemungkinan media massa lebih berkesan. Right, sebab dalam sekolah student tu kadang-kadang mereka tak memberi perhatian dalam sekolah. Right, this happens to most secondary school students. Right, you just want to be cool, you just want to play and mess around. And then so kadang-kadang bukan just only pendidikan seks, right? So contohnya pendidikan moral, saya pun rasa ada banyak student yang tak berapa dengar dalam kelas, ataupun mathematics boring. So kemungkinan the same will happen to pendidikan seks. Walaupun dia digubal, ada systematic, tapi ada student yang tidak akan mendengar dan mereka akan how to say, they will search media massa, mereka lihat YouTube, funny YouTube videos ataupun YouTube videos daripada negara barat yang adanya persepsi yang berbeza dengan apakah yang diajar di Malaysia. So maybe okay, we cannot compete with media massa, okay, dari segi ini. Ataupun accountability organisasi agama yang lebih berkesan. So kemungkinannya contohnya dalam saya sebagai orang Kristian kan, dalam church kita ada sesi bagi remaja dan pastor kita, okay, paderi kita akan mengajar kita, right? So maksudnya mereka sudah membuat satu they are already doing their job, doing something about pendidikan seks. So maksudnya rasa macam there's an overlap bagi sesetengah orang. Okay, saya rasa dalam pendidikan Islam pun ada ajaran sikit jugalah, kan, betul tak? So yang bagi pelajar Buddhis, Taoist, saya tak pastilah apakah yang di mana does your Buddhist association do you teach all this? I'm not sure. Okay, bagi pelajar Hindu juga saya pun tak pasti. Right, so all these things can be the threats to it. That means you are like duplicating the jobs of something that's doing already established and doing better outside. Okay, do you like this method? Okay, so the key to understand this method is that you have to make sure that you're very clear the distinction between strengths, opportunities, weaknesses and threats. That is the main point. Okay, so kalau anda boleh bezakan kedua-dua ni, congratulations, you have mastered the art of SWOT. Okay, so it is fun. Okay, so I haven't, of course, one thing is missing here is kesimpulan, right? So at the end of the day, tuliskan satu kesimpulan. What do you think at the end of the day? Should pendidikan seks dijalankan? Should it not be implemented? Ataupun you can also stand a middle ground. Okay, you rasa boleh dijalankan tetapi lebih kajian yang lebih perlu dijalankan. You can, if you are worried, if you don't want to give a strong opinion, you can do that. Okay, cool. Right, so I hope that SWOT does help you to think a little bit, right? Contohnya, kalau lain kali anda buka satu kedai ke, you start your own business, yang quantity surveyor semua kan, saya rasa you'll be doing, you have to make decisions on these property and all that. Yes, why not? Try SWOT. Okay, maybe it might help you to make a better decision. Okay. Kalau nak cari kerja lain kali, right? In terms of finding a job, you got 2 job offers. So time to do some SWOT. Okay, this job, apakah positifnya, apakah opportunities-nya, and all that. Okay, so try to make use of what you learn in this course for your benefit, right? So don't just get put to waste lah everything that you learn in this class. Okay, good, everybody. So saya rasa ini sajalah bagi hari ini. So please continue, write your essay, siapkan essay, prepare sikit bagi midterm. Sebab saya rasa tarikh midterm tu tidak akan tukar, dia akan berlangsung pada masa yang sama. And kalau ada apa soalan, once again, boleh tanya saya. Okay, so kalau tak ada apa-apa, terima kasih dan kita jumpa lagi selepas midterm break, right? So take note lah, selepas midterm break tu, that week tak ada kelas. Okay, I mean that week tak ada tutorial. Dan lepas itu 1 minggu lagi dan kita jumpa lagi. Okay, see you again.